بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini dapat kita bertaaruf dengan lebih dekat dan juga dapat berbincang, memperingatkan di antara kita tentang berakhirnya hidup seorang manusia itu, sama ada dia berakhir dengan husnul khatimah. Inilah yang menjadi idaman, cita-cita dan harapan kita semua, ataupun sebaliknya seorang itu mengakhiri hidup atas dunia ini dengan su'ul khatimah. Nas'alullah as-salamah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bencana yang sangat dahsyat itu. Sebagai seorang manusia yang memang hidup, bergerak, berjalan, tentulah ada di alam kehidupan kita ini perkara-perkara yang kita lakukan, yang baiknya, yang tak baiknya. Perkara kebaikan yang kita lakukan, falyahmadillah, maka kita syukur, kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan sebesar-besarnya. Dan kalau sekiranya kita telah melakukan perkara yang sebaliknya, maka kita banyaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, banyaklah kembali kepada Allah dengan amal-amal yang saleh yang boleh menjadikan kafarah, boleh menjadikan penghapus kepada kesalahan-kesalahan yang kita lepas. InsyaAllah saya akan bincang dengan para jemaah sekalian di antara mukaffiratiz zunub, penghapus dosa yang paling besar sekali, iaitulah salamatul i'tiqad wal ikhlas. Kita selamat, pegangan kita, i'tiqad kita, akidah kita selamat daripada perkara-perkara yang boleh menafikan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan ikhlas kita dan melakukan amal itu kepada Allah semata-mata, bukan kerana yang lain. Apa yang disebut dengan nama salamatul mu'taqad ataupun pegangan kita, kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla itu bila betul, maka itulah yang menjadi asas ataupun tonggak dalam kehidupan yang lain. Kalau pincang yang ini, maka hak lain-lain itu akan hanyut. Mungkin dia akan meruntuhkan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan selama ini, ataupun amalan kita yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Perundangan syariat Islam itu, iaitulah kita mesti beriman kepada rukun iman yang 6 yang menjadi pegangan kita. Dalam hadis Jibril yang panjang yang telah diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julus inda Rasulillah, sedang kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
istala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'ar. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, orang yang tidak dikenali, tapi tidak ada kesan dia ni seorang musafir, pengembara. Manakala orang asing masuk dalam kampung kita, pengembara mari, zaman dululah, zaman orang naik kuda, naik unta, tentulah pakaian dia taklah sebersih sangat, kena ada debu, ada apa. Tapi ini pelik dia tu, orang tak dikenali masuk dalam keadaan yang bersih, cantik orangnya, bajunya putih. Bila dia mari duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia tanya? Dia kata, akhbirni anil Islam. Ini adab Jibril ajar kepada kita. Bila kita nak belajar, pergi duduk dekat guru, duduk depan dia. Sampai Jibril kata, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lutut dia belaga dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pergi cari tempat yang paling jauh. Kita hari ni terbalik kan. Kalau masjid kita besar, lagi ada tiang akhir tu, lagi ada orang kat situ. Jadi dia kata tak apa, dulu tak ada mikrofon kena dekat. Sekarang ni mic sudah ada, duduk jauh pun dengar. Tak sama dengan duduk depan, duduk belakang berani. Tak, sambil-sambil duduk mengajar dengar kuliah tu boleh main telefon lagi. Tapi kalau depan ustaz jangan duduk main. Malu ke dia lah, macam-macam. Ada setengah ustaz pula marah. Tengok orang leka sikit, dia halau keluar daripada masjid. Itu letih kita. Jadi yang saya nak khulasah dalam hadis ini, yang pertama, dia tanya akhbirni alil Islam, cerita kepada saya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Nabi kita cerita Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah, sampai ke al-hajj, rukun yang 5. Bila Nabi jawab, qala sadaqta, benar tuan. Jadi sahabat ni pelik, ada pula orang mari tanya, dia kata betul. Kita ni kalau orang mari tanya kita, dia kata ha betul maklumat awak. Maknanya dia lebih pandai daripada kita. Dia tanya tu bukan tanya nak belajar, dia tanya nak tahu. Kalau kita tanya nak belajar, bila ustaz bagi tahu, kita kata terima kasih. Terima kasih. Itu nak belajar. Syukran. Tapi kalau kata betul tu, maknanya kita lebih tahu pada ustaz. Jadi jangan duk main betul lah gitu. Jangan tunjuk kita tu lebih pandai daripada orang yang ditanya. Maka Jibril tanya lagi, wa akhbirni anil iman ya Muhammad, cerita kepada saya pula tentang iman, apa dia? Maka Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman yang 6 yang kita belajar. Qala sadaqta, benar ya Muhammad. Kemudian dia tanya pula, fa akhbirni anil ihsan, cerita kepada saya tentang ihsan. Maka Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi hadis ini para jemaah, hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih yang diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kita, menunjukkan bahawa kepentingan 3 rukun ini mesti dihadam. Sebelum kita nak pergi yang besar-besar yang lain, paksi utama mesti memahami asas iman, Islam dan ihsan. Kemudian marilah soalan lain tentang alamat kiamat dan sebagainya ila akhiril hadis. Bila orang tu pergi, Nabi tanya, "Mu kenal siapa orang tadi?" "Kenal." "Tak kenal Rasulullah, siapa dia orang ni?" Nabi kata, "Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum." Itu malaikat Jibril. Dia datang ajar kepada kamu agama. Depan sahabat. Itu karamat kepada sahabat. Mereka dapat tengok malaikat, kerana malaikat ni boleh berupa macam-macam. Dia boleh berupa dengan berbagai-bagai rupa. Ada dia mari jumpa, ini rupa yang rupa-rupa ni lah yang paling menarik sekali, sebab Nabi kata paling ringan sekali darjat. Ringan terima wahyu itu bila Jibril datang rupa manusia. Yang paling berat dia kata dia mari seperti suara loceng, salatul jaras, itu berat. Kalau Nabi duduk atas unta, Jibril datang nak turun Quran, unta tu duduk. Apa ni? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Tuhan kata aku akan letak campak atas kamu qawlan thaqilan, perkataan yang berat. Jadi berat di sini memang turun Quran itu satu benda yang berat. Yang kita nak khulasahkan iaitulah selamat kita punya i'tiqad, kepercayaan kita. Iman betul dalam hati,
Tapi oleh kerana perkara dalam hati, nampak ke tidak? Tak nampak. Kita boleh bangga, saya lah orang iman yang paling kuat sekali. Boleh tak boleh kita kata? Boleh. Tapi orang percaya ke tidak? Tak percaya. Dalil dianya, oh dia tu memang iman mantap tu, kuat iman tu. Tapi waktu orang solat, rumah kat masjid, tak nampak-nampak juga di masjid, dah kuat iman kat mana? Waktu orang minta apa ni, bantuan untuk pertolongan-pertolongan orang-orang yang memerlukan, langsung tak ada hola apa-apa, dia kata kuat iman macam mana? Ini muslimat kita pun, dia kata saya ni orang mantap iman, tapi auratnya tak tutup, macam mana kuat iman? Iman bukan duduk dalam kata-kata sahaja. Kerana itulah dia kembarkan 3. Tasdik, membenarkan dengan hati, kata dengan lidah, itu iman dalam hati. Sahih, betul, iman ma waqara fil qalb, dalam hati. Tetapi tak boleh nak pisahkan iman itu dengan amal, perbuatan kita. Maka mari rukuk Islam yang 5, mengucap 2 kalimah syahadah, alhamdulillah dah mengucap. Kemudian mari solat. Solat ni bersifat harian, maka dia letak nombor 2. Rukun Islam yang kedua, solat. Sebab apa? Dia bersifat harian. Setiap hari kita nak tengok tajdidul iman. Daripada pagi bangun tidur, nujaddid iman. Sekarang ni kita telah kuat iman kita dengan mengucap 2 kalimah syahadah, dengan bersaksi lagi, dengan siap mengangkat tangan lagi dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu saksi. Maka bila kita bersaksi macam ni, kita telah tajdid iman kita, memperbaharui iman. Pagi, akhir hari, mari solat isya, penutup siang, kita bersolat pula, tasyahud lagi. Mana kita tidur dalam keadaan kita seorang mukmin, bangun pagi pula mukmin, keluar rumah pergi kerja, mungkin lara leka sana sini, waktu tengah hari matahari berdiri, salat lagi. Ini semua nak menunjukkan bahawa seorang itu duduk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana kata ulama, al-umur bimaqasidiha, semua urusan yang kita buat itu dengan matlamat objektif dia. Allah Ta'ala perintah kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah Ta'ala dalam cara mana? Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhlas ini pun amalan hati. Kita kadang-kadang tulis juga tak? Bila nak bagi sumbangan apa-apa, kita tulis siap sumbangan ikhlas. Ikhlas lalu. Tapi kalau pergi ke majlis nak bagi derma, tengok-tengok, aduh, tak mari pula sinar harian. Turun darjat ikhlas kita tadi. Cek tulis 1000, Allah tak mari bagi 200 lah. Kaif hadza ikhlas? Ada ke tak ada, tidak ada perbezaan bagi kita. Sebab mukhlisin lahuddin, kita punya ikhlas daripada perjalanan, tidak ada sebab-sebab itu tertentu. Saya tulis dah sumbangan ikhlas daripada saya, tapi kalau tak tulis besar, tak letak besar kat luar tu nama kita, tak berapa nak ikhlas, tak jadi. Keikhlasan itu biar duduk di satu tempat. Itu dalam ibadat kita, miqyas, timbangan amalan kita, parameter amalan yang kita buat duduk di mana? Duduk di hati. Karena itulah isu ikhlas ini dia panggil a'malul qulub. Amalan hati yang paling sukar, paling payah kita nak jaga. Ikhlas dalam beribadat, ikhlas dalam kita bermuamalat, ikhlas dalam kita bersahabat. Nanti kita sebut nanti dalam beberapa ciri-ciri, sifat-sifat mukaffirat dalam isu akidah ini. Saya akan bawa sini ada 7 perkara yang ringkas, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, yang paling tinggi darjat kita dalam menjaga akidah, menjaga tauhid ini, iaitulah Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini bagi orang lelaki tak payah terjemah dah. Kau kena terjemah lagi? Tak terjemah dah, dah. Kalau imam tertinggal atas mimbar, apa boleh tegur? Imam rukun tak ada satu tu. Ayat ini memberitahu kepada kita apa dia? Allah Ta'ala perintah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah,
haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya. Sampai mereka mana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar telah menjadi orang Islam, yakni ala husnil i'tiqad bi millatil Islam. Benar-benar kita jaga akidah kita di atas landasan sebagai seorang Islam. Oi, saya berzikir kuat ustaz. Saya jaga betul-betul. Tahlil la ilaha illallah ni hari-hari. Itu dengan mulut. Kata kita kadang-kadang sudah tahlil, sudah zikir la ilaha illallah, cantik di masjid. Keluar daripada masjid nak balik rumah, singgah dulu, tanya-tanya khabar dulu, pergi jumpa Tok Bomo, Tok Ayah, malam saya barang hilang lah, di mana keduduk barang saya. Itu sudah menafikan. Nabi kata man ata'arraf, siapa dia pergi cari, pergi jumpa orang-orang yang mengaku tahu benda-benda gaib ni, yang tahu benda masa depan, ramalan-ramalan ini, Allah Ta'ala tidak terima solat dia 40 hari. Pergi tanya baru tu. Ata'arrafan fas'alahu, tanya 40 hari. Tapi kalau dia percaya, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya apa yang dikata oleh orang tu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang ni telah kufur dengan Quran yang diturun pada Muhammad. Ada kata ada kita macam ni? Na'udzubillah. Turun masjid, sempat lagi pergi cari Tok Bomo, ataupun lalu dekat kubur-kubur besar, pergi dulu tanya, minta, saya susah hatilah Tok Ayah, tolonglah selamatkan saya, pergi minta dengan kubur. Tadi duduk dalam masjid la ilaha illallah, nak balik rumah lalu tengah jalan pergi duduk campak kertas lah, tulis surat kat Tok Wali yang dia dah mati dalam kubur. Ini perbuatan menafikan kita punya tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu telah menjadi seorang Islam yang benar-benar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin tamut, tidak ada mana-mana jiwa yang mati, wa huwa tashhadu an la ilaha illallah, dia mati dalam keadaan la ilaha illallah, wa anni rasulullah, kita mengaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Hari ini dah ada orang mula pertikaikan tentang syahadah Muhammad Rasulullah. Dia kata buat apa duk puji manusia, cukup kita dengan Quran saja. Ni pun kepala tak betul juga ni. Kalau ada mari orang duduk mari ajar kita macam ni, tak payah. Hari ni masuk dalam internet, dia masuk, dia atas kat saya, dia kata buat apa lagi pakar-pakar hadis ni, kita kan ikut Quran, kenapa nak? Dia panggil buat anti hadis ataupun golongan yang tak mahu terima hadis. Ini satu kumpulan yang sangat bahaya. Sebab kita bila tidak ada hadis, banyak urusan agama ini tertinggal. Quran tak cerita kepada kita detail macam mana nak salat. Allah suruh dalam Quran berkali-kali, wa aqimus salah, dirikan salat. Ada dia cakap 4 rakaat zuhur, dalam Quran ada 2 rakaat subuh, ada? Tak ada. Yang adanya semua mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dia mengucap 2 kalimah syahadah muqinan, yakin hati dia percaya sungguh-sungguh, illa ghafarallahu laha, Allah Ta'ala beri keampunan kepadanya. Ini pengakuan yang besar. Nabi kita nak supaya kita duduk dalam keadaan jaga akidah kita, jaga tauhid. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Majah. Jadi dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa boleh mengakhiri cakapan dia, ucapan dia, kata-kata dia atas dunia ini dengan la ilaha illallah, orang ini masuk dalam syurga. Jadi tuan-tuan beli buku ataupun dengar satu kuliah yang saya sebut, tengok dalam kertas tu ada website Abu Anas Madani tu, cari tajuk dia 20 siri motivasi iman. Cerita bagaimana orang-orang yang mendapat husnul khatimah, bagaimana orang yang mati dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu fadlullah Allah Ta'ala beri pada satu orang, hamba-hamba dia yang dipilih, maka diberinya pada orang ini peluang mati dalam keadaan sedang mengucap, mati dalam keadaan sedang salat, mati dalam keadaan yang baik. Jadi cerita-cerita ini bolehlah kita buat ibrah, pengajaran kepada kita. Tapi ada setengah cerita saya pun tak tahu juga. Hari ini tersebar dalam internet, kubur, cerah lah. Jadi macam-macam cerita. Masyarakat kita ni dia suka benda-benda yang ajaib, yang pelik-pelik. Kalau saya bawa cerita pelik, tuan-tuan seronok.
Tapi saya yang tak seronok sebab apa? Cukup dah cerita-cerita yang berlaku di depan mata kita, yang kita tengok sendiri, orang tu mati dalam husnul khatimah, memperingatkan kepada kita bagaimana pentingnya jaga akidah supaya kita mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Duduk di situ. Lagi dalam kitab Mastikah Hadis, pernah dibaca tak di masjid kita ni? Baca dah Mastikah Hadis? Belum? Yang diterbit oleh JAKIM, Jabatan Perdana Menteri zaman dulu. Cuba tuan, kalau tak baca lagi, tuan-tuan beli jilid yang pertama yang membincang tentang isu akidah. Dia bincang tentang rukun iman yang 6 perkara. Kemudian masuk dalam bab yang ke-7, satu tajuk khas dia buat, kewajipan menjaga iman dan Islam daripada makhluk perusak. Dia senarai dalam kitab ini lebih daripada 50 perkara cakapan kita, perbuatan kita, pegangan kita yang boleh merusakkan iman. Bacalah. Kalau tak baca lagi, saya syorkanlah supaya kitab itu dimutalaahkan di masjid kita ni. Tuan-tuan kata tak ada orang nak kuliah ustaz, tak payah, tuan cari dalam website saya, tajuk dia kuliah syarah kepada kitab Mastikah Hadis. Ada beberapa puluh siri. Kalau tak ada orang nak mengajar, buka je sini, pasang je lepas maghrib Isya, waktu tak ada orang kuliah, kita belajar. Ataupun tak usah duduk pasang masjid lah, balik rumah masing-masing tayang dekat komputer, dekat telefon masing-masing ada. Boleh belajar 6 rukun iman yang besar ini. Kemudian diakhiri penutup dia, jagalah iman dan Islam daripada perkara yang merosakkan. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kata apa? Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hei anak Adam, ini Allah Taala bercakap dengan kita. Innaka ma da'awtani wa rajautani, selama mana kamu berdoa kepada aku dan mengharapkan keampunan aku, ghafartu lak, aku akan beri keampunan kepada kamu dalam keadaan apa saja keadaan kamu, wala ubali, aku tak kira. Allah janji dengan kita. Kita berdosa kecil, cara dosa kecil. Lakukan dosa besar, kita minta ampun, bertobat cara orang dosa besar. Ya bani Adam, lau balagat zunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalau dosa kamu sampai kepada puncak langit, summa astaghfarni ghafartu lak, Tuhan kata kamu minta ampun, aku beri keampunan kepada kamu. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, wahai anak Adam, kalau kamu mari jumpa dengan aku mati dalam keadaan banyak dosa, summa laqitani, kamu bertemu aku, la tusyrik bi syai'a, tidak melakukan syirik terhadap Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan bawa kepada kamu penuh dengan keampunan. Jadi syarat yang paling besar yang pertama ini, para jemaah sekalian, kita kena letak syarat nak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla, iaitulah selamat akidah kita daripada syirik ataupun perbuatan-perbuatan yang menafikan tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kepada kita kafarah, penghapus dosa kita ni, iaitulah bagaimana kita nak jaga akidah kita, bagaimana kita nak jaga pegangan kita ini, bid-du'a, dengan doa. Selain daripada kita belajar ilmu fardu ain, selain daripada kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu-ilmu yang membincangkan tentang iman, satu lagi lepas daripada itu kita beramal. Dan jangan lupa berdoa dan berzikir. Sebab doa dengan zikir ini seperti penggilap. Gilap macam barang kita ni, hari-hari kita basuh dia, nak suruh bersih. Hari ni yang ada dalam hati, dalam jiwa manusia ini, yang menjadi tonggak, yang menjadi asas, yang menjadi punca generator hidup tak hidup kita ni, iaitulah berpunca daripada hati. Maka macam mana kita nak buat? Kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Tuhan kata mintalah dengan aku, astajib lakum, aku perkenankan doa. Hari ini banyak tak banyak kita berdoa? Alhamdulillah, saya yakin dan percaya tidak ada orang mukmin yang tidak mengangkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla minta kebaikan. Kata Imam Al-Baghawi, seorang ulama tafsir, ud'uni ay ubuduni, sembahlah aku, jangan sembah orang lain. Uhibbukum wa usabbiku wa aghfir lakum. Allah Taala kata uhibbukum, aku sayang,
aku tetapkan pendirian kamu dan aku beri keampunan kepada kamu. Dengan syarat kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ajar kepada kita doa khas takfiriz zunub, untuk menghapuskan dosa-dosa kita ini dan nak jaga, nak menyelamatkan akidah kita daripada benda yang tak baik. Saya tak pasti, tuan-tuan boleh, kalau ada tempat tulis saya tulis nanti, ataupun boleh tulis sendiri, payah sikit ni bahasa Arab. Iaitulah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, ya Abu Bakrin, asyirku akhfa min dabibin namli. Syirik terhadap Allah Ta'ala itu lebih sembunyi daripada kaki semut. Dabibin namli, semut berjalan. Kita nampak tak semut berjalan? Nampak semut, tapi kaki dia nampak. Kecuali ambil alat pembesar tengok baru nampak besar semut. Ada dari riwayat lain, syirik kecil ini, syirik khafi ini, iaitulah bersifat riak dalam jalan hati dan sebagainya, itu lebih apa ni, tersembunyi daripada semut yang hitam duduk di atas batu yang hitam. Semut adalah hitam, duduk atas batu yang hitam pula. La ilaha illallah. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Wa sa'adulluka ala syai'in, aku akan ajar kepadamu satu amalan, in fa'altahu azhaba anka sighar syirki wa kabairu. Allah Ta'ala bila kamu amalkan ini, Allah Ta'ala hapuskan daripada kamu syirik yang kecil dan juga syirik-syirik yang besar, yang kalau kita baca ni kita jaga dia. Tuan-tuan boleh kata doa ni biasa dibaca pada waktu pagi. Ikut saya dah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kita baca pagi, pada waktu petang 3 kali. Makna dia sangat cantik. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kau daripada melakukan syirik terhadapmu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, aku minta ampun sekiranya aku telah melakukannya secara tak sedar, cara tak tahu. Sebab kalau tahu kita tak akan buat, tapi kalau tak tahu mungkin terbuat. Syirik-syirik yang kecil, ada perasaan yang tak baik dalam hati. Mungkin tuan-tuan tertanya, dia kata macam mana ustaz, bahaya macam ni. Kita ni kadang-kadang duduk diam-diam, mari juga perasaan riak, tidak mari. Tengok kita mari rasa lambat dah. Sampai di masjid tengok tak ada orang lain, kita yang ada di sini. Subhanallah, hebat juga haji ni. Kita sendiri itulah hajinya. Hebat juga haji ni, orang lain tak mari lagi. Orang hanya baru balik umrah ya dia tu. Jadi mari perasaan. Jadi kata ulama, kalau mari gangguan dalam fikiran kita macam ni, apa kita nak buat? Terus istighfar. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitan. Itu semua mainan syaitan. Syaitan masuk, memang kerja dia. Tapi kita jangan terperangkap dengan syaitan. Itu yang besar. Jangan terperangkap dengan dia. Jadi kalau dia mari, kita pun sengih juga. Ya betul sungguh, aku sehebat sekali. Itu dia panggil istirsal, terikut dengan dia. Tapi kalau dia mari, terus kita potong. A'udzubillahi minasyaitan. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Hilang gitu saja. Jadi semua perkataan, semua permainan-permainan syaitan. Sehingga Nabi sebut syaitan dia mari macam mana? Dia mari dialog dengan kita. Kita duduk diam-diam, dia mari. Dia kata, Haji, Hajah, siapa jadi alam ini? Kita kata Allah. Siapa yang buat ni? Allah. Siapa ini? Semua kita akan jawab Allah. Last kali dia akan tanya, siapa jadi Allah?
Nabi kata kalau sampai di situ waswah ini terus istighfar, astaghfirullahalazim, sebab dah dia mula masuk. Kalau sampai mereka siapa jadi Allah tu, itu dah lebih lah tu, dah dia mula masuk, dia nak mencelarukan kita. Jadi doa yang kita baca ini di antara doa yang diajar oleh Nabi SAW. Tuan-tuan tengok dalam buku Perisai Muslim, Perisai Muslim, yang buku yang kecil yang saya sudah terjemahkan. Dalam buku ini ada bacaan-bacaan yang warid, yang maksud daripada Nabi SAW dalam semua perkara. Gangguan syaitan, gangguan waswah dalam kepala kita, bacaan-bacaan untuk menyelamatkan kita daripada syirik. Ini yang terbaik. Perkara yang ketiga, iaitulah Allah Ta'ala hapuskan dosa kita dengan sebab kita beriman dengan qada, dengan qada dan qadar. Isu qada dengan qadar ini isu yang sangat menarik. Apa kita kena beza di antara takdir Tuhan dengan perbuatan manusia. Satu, sebelum terjadi, kita kena letak kita ini seorang manusia yang Allah Ta'ala beri pemikiran, beri otak kepada kita, beri akal. Kita kena mikir ini baik, ini tak baik sebelum terjadi. Lepas terjadi, tak boleh lagi nak undur ke belakang. Boleh lagi kita undur ke belakang? Allah silap aku tadi. Kalau aku ambil jalan ni tak kena langgar ke orang. Pergi ambil lorong kiri ni kena langgar kereta. Kalau aku pergi ikut ni selamat. Kalau itu boleh tak? Boleh undur balik. Nabi kata wala taqulul law. Jangan kata kalau, sebab kalau ini permainan syaitan nak mewaswaskan kita. Allah kalau akhir sekali kita kecewa. Selepas terjadi kita kena kata apa? Ini dalam hadis yang kita selalu baca dalam dalam doa yang kita kata, Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'atah. Ya Allah, tidak ada siapa yang boleh menghalang kalau engkau nak beri, dan tidak ada orang yang boleh beri apa yang Tuhan nak halang. Benda dah terjadi, kita nak kata apa? Redha, pasrah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majurni fi musibati. Itu doa kita. Kena je bala innalillah. Ingat katakan wa inna ilaihi raji'un. Tambah lagi bacaan Allahumma ajurni fi musibati. Pernah kata benda ni? Tak pernah kata lagi, ikut sekali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairam min. Kita doa, ya Allah, berikanlah pahala kepada aku di atas musibah yang menimpa aku ini, dan gantikanlah aku yang lebih baik daripadanya. Apa yang kita hilang, kita minta Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Kalau tak ganti pun, tak dapat gantian pun, kita dapat pahala sabar, ihtisab di atas musibah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kerana itulah para jemaah sekalian, isu qada dengan qadar ini kena hadam betul-betul, kena teliti. Tuan-tuan tengok dalam buku mana-mana kitab saja tentang qada dengan qadar. Sebab ramai orang tergelincir dalam isu qada. Bila kita marah dia kata awak nak macam mana takdir Tuhan. Memang takdir Tuhan berlaku, tapi awak yang pilih. Macam orang mencuri, kita tangkap dia kata Tuhan jangan marah dengan saya sebab saya mencuri, ni takdir Tuhan dah. Kita pun tak payah cakap banyak. Orang macam ni jangan cakap banyak dengan dia, tak ada faedah. Awak pegang penumbuk, pom, bagi sebiji dekat mulut dia. Dia kata kenapa tumbuk saya? Awak jangan marah, itu takdir Tuhan. Agak-agak boleh terima, tak boleh terima takdir? Mana boleh macam ni? Awak pun sama juga, mana boleh macam ni? Kenapa pergi pilih jalan maksiat? Kenapa pergi pilih benda tak baik? Bila orang tangkap mutasalah ke takdir, tak boleh menyalahkan takdir di dalam perkara yang kita memilih jalan sendiri. Kita pilih ambil macam ni. Hari ni kita pilih jalan mana? Anak-anak kita ada pendidikan agama ke tidak? Ngaji fardu ain ke tidak? Mari ke masjid dengan kuliah ke tidak? Tiba-tiba budak jadi nakal, kita nak kata nak macam mana takdir Tuhan? Memang takdir Tuhan macam tu, tapi usaha, ikhtiar, kita buat tak buat? Nak suruh anak jadi baik, ada buat? Tak. Jadi maka kita jangan menyalahkan takdir, kita menyalahkan kita sendiri. Jadi bila seorang itu telah diberi peringatan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Di mana bacaan ini? Selepas solat. Lepas kita solat fardu. Jadi semua ini lepas solat kita ingat takdir Tuhan macam ni. Bila Tuhan nak, tak ada siapa boleh larang.
Allah Ta'ala tak bagi, tak ada siapa boleh bagi pada kita. Kita tengok orang manusia biasa, kadang-kadang Masya Allah habis universiti, budak-budak kampung tak ada siapa kenal dia. Habis universiti, orang tangkap terus bagi kerja. Kadang-kadang anak orang kaya-kaya, anak orang besar, semua channel dia telah gunakan, tak dapat juga kerja. Nak kata apa? Itu Allah SWT takdir, tapi usaha kita mesti kena buat. Kata Nabi SAW, ma batalallahu abdan bibala. Apabila Allah Ta'ala uji seorang hamba sedangkan dia tak suka kita dengan bala ni, siapa suka bala tak? Tapi dia sabar, illa ja'alallahu zalikal bala lahu kafaratan wa tahura. Allah Ta'ala akan jadikan bala yang menimpa kita tadi, apa dia? Penghapuskan dosa kita dan mengangkat darjat kita. Kafarah, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Nanti kita letak situ, jangan buat yang tak baik. Yang keempat kafarah, yang keempat as-sabatu ala tauhid wa nabzil mukhasamah, iaitulah kita jaga tauhid kita dan jangan berkelahi, jangan berbantah. Kita hari ini suka sangat berkelahi dengan orang, berbantah. Tuan-tuan kena ingat, suka kelahi dengan orang, sakit hati kepada orang, putus hubungan kita dengan saudara se-Islam. Kecil ke besar risiko dia? Besar. Apa yang besar? Dalam sebuah hadis, tanda hadis ni baru kita rasa takut. Balik tulis besar-besar kat rumah, dekat dinding, biar nampak depan mata kita. Hadis ini hadis Nabi SAW bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu syurga dibuka pada hari Isnin dengan hari Khamis. Buka. Fayaghfir fiha liman la yusyrik billahi syai'an. Ataupun ada setengah riwayat kata diangkatkan amalan kita ni pada hari Isnin dengan hari Khamis. Dan ingat tak dalam hadis kelebihan puasa pada hari Isnin, bila hari dengan hari Khamis, orang tanya kenapa? Nabi SAW kata, aku suka macam mana? Suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hari Isnin dan Khamis diangkat dan diberi keampunan oleh Allah Ta'ala liman la yusyrik billah, kepada orang yang tidak melakukan syirik, illal mutahajiraini, kecuali dua orang yang berkelahi. Tengok risiko besar ke tidak? Besar. Dua orang yang berkelahi, tidak akan diangkat amalan ini, di stop dia punya file, tidak diangkat hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Tuan-tuan kena tengok, hari ni kalau kita tengok doa kita tak naik, kenapa? Doa kita tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak angkat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab kita tidak berdamai dengan sahabat kita. Ada satu kes yang saya rasa sangat ajaib dan sangat menakutkan. 5 orang pakcik berebut nak duduk sah depan, berebut sahawal. Yang ni kata aku nak depan imam, yang ni kata aku nak belah ni, yang ni cakap aku nak tepi tiang tu. Tapi sahawal berebut sampai bertahun tak bertegur siapa. Untuk apa tuan-tuan? Berebut harta, nak projek, itu tak apa, pengejar dunia. Kalau dia berebut menasabah, ini berebut nak duduk sahawal sampai tak bertegur dengan kawan. Tengok, syaitan masuk dalam hati, subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berebut nak jadi orang baik. Patut bila kita ada sahawan ni lah, orang yang paling mesra, orang yang paling tak bertegur siapa, duduk. Tengok, hatta yastaliha, tidak diangkatkan file orang yang ini, dua orang ini, sehingga mereka berdamai. Kita tengoklah dalam hati kita ni, benci dengan siapa hari ni? Dalam hati kita ni, ya Allah aku benci dengan dia tu, lama dah tak tegur di masjid. Pagi nak ambil SMS ataupun telefon, Assalamualaikum, lama dah tak jumpa kita dua. Di surau awak solat kat mana pula? Dulu solat kat surau kita sekali, mungkin dia lari ke lain dah sebab tak setuju dengan AJK masjid sini. Telefon, ajak minum pagi sekali, ajak makan sekali, mari kita minum sekali dengan ustaz, pagi ni ada kuliah kita. Berdamai tuan-tuan. Tak rugi, wallahi tak rugi. Kita merendah diri kepada seorang sahabat kita, Allah
kerana Allah SWT, Allah Ta'ala angkat derajat. Nabi kata man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa dia tawadha' merendah diri kerana Allah, Allah angkat darjat dia. Ni kita kalau kita nak benar orang kata, pergilah tegur dia tu. Bukan aku yang buat salah, dia dulu. Betul lah dia dulu. Apa salah kalau kita tegur dia dulu? Naik darjat kita. Berebut nak dosa awal, siapa peringkat bertahun tak bertegur siapa. Subhanallah. Ada seorang lelaki kes lain pula berebut nak azan. Berebut nak azan, dia nak pergi azan. Ada orang lain mari ambil. Dia pun bukannya bila rasmi, volunteer ya, masing-masing nak kerja. Bila orang lain ambil azan, dia keluar daripada masjid tak salat hari tu. Ni orang cerita dengan saya, tolonglah ustaz sebut cerita ni, berlaku cerita berealiti, cerita benar. Tak solat sebab orang lain azan, bukan dia. Keluar. Baik aku pergi solat masjid lain. Subhanallahil azim. Azan tu kelebihannya besar. Tetapi kenapa kita jadi alat untuk berkelahi sama-sama kita? Apa salahnya? Dia azan zuhur, asar nanti cakap dia. Asar tu saya pula dah. InsyaAllah. Dia ni pun takkan nak berebut sangat. Dia tak asar memang aku tak mari pun. Engkau azan je lah dah. Berebut tempat yang sama yang kita nak. La ilaha illallah. Dalam perkara-perkara ibadat, kadang-kadang syaitan masuk untuk merusakkan ibadat kita. Ada makcik selalu pergi awal masjid. Awal lagi dia pergi. Maghrib pukul 7.30, pukul 6.30 ada dah. Duk baca zikir. Pukul 7.25 mari kawan dia. Duduk sebelah dia. Tanya khabar. Apa cerita makcik seorang lagi tu? Bahasa duk sumpah kawan tu. 1 jam dia berzikir, tiba-tiba dia boleh sumpah kawan dalam masjid, dalam saf yang dia nak solat pada hari tersebut. Inilah yang kita rasakan kafaratuz zunub, dosa yang paling besar sekali, dosa yang besar yang menjadi penghapuskan dosa kita, yang menghalang untuk terima doa kita ni. Apa dia? Iaitulah dosa al-mukhasamah, ataupun putuskan persahabatan dengan kawan. Yang keenam, yang kelima, iaitulah kafaratu man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ni iaitulah kita redha Islam itu, redha billahi rabba, redha Allah Taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jadi macam mana kita nak redha? Abu Sa'id Al-Khudri meriwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Aba Sa'id. Nabi kita kata kepada Abu Sa'id, siapa dia redha Allah Taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, cara hidup dia. Ni kita hari ni nak mengaku orang Islam pun takut orang kata teroris. Ni jahat orang putih ni, dia mai kata kita Islam itu teroris, ataupun Islam itu mundur. Dua je Islam ni, sama ada ganas ataupun mundur. Yang baik-baik dia ambil belakang, yang tak baik duduk atas kepala kita. Jadi siapa dia redha dengan ni, wajabat lahul jannah, nasaya orang ni akan dapat masuk syurga. Itulah amalan kita. Dan kita pun jadi bacaan kita pada waktu pagi dan petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baca waktu pagi, zikir pada waktu pagi dan petang ni jangan lupa tuan-tuan, baca. Satu lagi yang kita terlupa, nak baca doa ni bila dalam hadis riwayat dalam kitab ni Mukhtasar Muslim, Nabi SAW sebut man qala hina yasma'al muazzin. Siapa dia kata ketika dia dengar muazzin kata apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun jawab, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa bil islam dina, ghufira lahu zamba. Diampunkan dosanya. Pernah tak kita jawab ini? Kau setakat jawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau jawab setakat tu berhebat dah ni. Tapi kalau kita boleh upgrade, boleh naik taraf lagi, yang ni cukup cantik para jemaah. Iaitulah kita baca wa ana asyhadu sampai ke akhirnya. Yang seterusnya lagi, kafaratut tamassuk bis sunnah. Kafarah kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sunnah Nabi ni?
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, Inna Allah Ta'ala yudkhilul abdal jannah bis sunnah. Allah Ta'ala masukkan seorang hamba itu dalam syurga dengan sebab dia berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, "I'lam man ahya sunnatan min sunnati." Siapa dia hidupkan satu sunnah di antara sunnah-sunnah aku yang telah ditinggal oleh orang. Hari ini tuan-tuan, banyak dah sunnah yang ditinggal oleh orang. Di antaranya sunnah zikir kita lepas salat. Lepas salat banyak kita zikir tak ikut sunnah. Minta maaf lah saya sebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita apa dia? Bila lepas salam terus istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita kata ke tidak? Kata alhamdulillah. Tak kata lagi kena Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalul ikram. Itu yang maksur, yang sahih. Kemudian Nabi kita suruh baca ayat kursi lepas salat. Nabi suruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tengok. Ini bacaan-bacaan kadang-kadang kita tertinggal. Bila imam nak cepat, terus je dia. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, al-fatihah, sudah. Mana lagi bacaan-bacaan lain yang ma'thur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Nabi kan siapa dia baca 33 tu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kenapa? Kita tak baca. Tak baca rugi. Itu bukan salah saya, salah imam tak baca. Imam itu kerja, bukan kerja dia semua baca. Dia pun ada program, ada nak kita baca sendiri seorang kita. Sama ada kita solat di masjid, solat di rumah kita, macam muslimat solat di rumah, baca zikir-zikir yang maksur. Allahu akbar. Tidak ada yang kerugian tuan-tuan kalau kita berpegang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Siapa dia baca, hidupkan sunnah yang tertinggal. Hari ini di antara sunnah yang tertinggal bersiwak ketika nak solat. Ada orang bawa siwak hari ni. Oh, dia mana boleh bawa beruh gigi? Siapa dia suruh bawa beruh gigi mari masjid? Beli kayu siwak, kayu sugi tu. Senang RM1 je. Kalau pergi Mekah tu RM1 tu boleh 3 batang. Siwak. Tak ada orang buat. Sunnah lepas daripada qabliyah, ba'diyah, sebelum kita azan, sebelum kita solat, hidupkan sunat. Masuk masjid, hidupkan solat sunat tahiyatul masjid. Bila berjumpa bersalam. Orang apa ni, bila kawan kita bersin, kita kata dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, ya ilaha illallah. Banyak amal-amalan sunnah hari ini sudah tertinggal. Yang tidak diajar, yang tidak jadi sunnah, itu pula yang kita buat. Rugi. Jadi ini antara kafarah. Nabi kata apa? Siapa dia hidupkan sunnah aku yang tertinggal. Jangan buat sunnah baru, tak ada. Sunnah dah ada, cuma kita ihya, kita hidupkan dia. Maka apa kita dapat? Kita dapat pahala yang begitu besar, tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya iaitulah yang ketujuh, banyakkanlah zikir pada waktu pagi, pada waktu petang. Semua zikir-zikir ni Nabi kita janji dengan janji yang sahih bahawa akan dihapuskan dosa, diangkatkan darjat dan sebagainya. Itu sajalah secara ringkasnya yang saya nak sebut. Isu yang pertama yang kita nak jaga hari ini, kafaratuz dzunub, penghapus dosa kita dengan sebab apa? Dengan sebab kita menjaga tauhid dan 7 perkara, 7 isu yang saya sebut dalam kitab kita yang ringkas ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.